Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Alhamdulillah, kita dapat sekali lagi bersama-sama berdamping dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat suci Al-Quran, untuk kita mentadabbur isi kandungan maknanya, supaya kita dapat menghayati segala apa panduan dan pengajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan tentang surah An-Naml, yang mana insya-Allah kita nak sambung ayat surah An-Naml, ayat yang ke-71 dan juga ayat yang ke-72, iaitu firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 71, dan mereka bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang yang benar. Ayat 72 maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dipercayai tak lama lagi akan datang kepada kamu sebahagian daripada azab yang kamu minta disegerakan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melihat yang disebut dalam tafsir Ibn Kathir, iaitu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana sikap golongan musyrikin, iaitu mereka cuba bertanya ataupun cuba kita kata memperlekehkan bila mana mereka menolak hari kiamat. Maka pada ketika itu mereka seolah-olah mereka meminta Rasul atau meminta Nabi itu mempercepatkan azab, nak tengok azab tu ada ke tidak ada. Ini yang berlaku kepada golongan yang sombong, golongan yang engkar, yang mana mereka itu menolak hari kiamat, mereka itu menolak kebenaran yang datangkan oleh Rasul. Maka mereka golongan musyrikin ini, mereka berkata kepada Nabi SAW, bila lagi azab yang akan datang, yang akan menimpa kami kalau kami tak beriman? Kamu kata ada azab kan? Bila kami duk tunggu? Turunlah sekarang ini, kami duk tunggu sekarang ini. Soalan begitu. Kata-kata golongan yang kita kata golongan kufar, yang buruk perangai itu, yang mereka seolah-olahnya mencabar dalam keadaan sombong, dalam keadaan yang mereka nak menunjuk, kalau hari ini orang kata kerah kepala lah, itu kerah kepala dengan sikap tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang musyrikin Quraisy, bagaimana juga yang dinukilkan dalam tafsir Al-Maraghi, dia kata mereka yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka pun menyatakan, bilakah azab yang kamu ancamkan itu akan tiba, akan berlaku? Jika benar pengakuan yang kamu ancamkan itu, yang kamu sebut itu, bila janji itu? Jadi di sini mereka cuba meminta bukti bahawa azab yang akan dikenakan kepada mereka itu, bagaimana azab tersebut, dan nak tengok dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi di sini menunjukkan tuan-tuan betapa sombongnya mereka, dan padahal kalaulah janji itu dipenuhi dengan segera, mereka akan terlebih dahulu musnah, dihancurkan oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok bagaimana umat-umat dulu, macam itulah. Umat-umat dulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keengkaran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka dengan sikap sombong mereka, dengan takabur mereka, mereka menentang para anbiya, para rasul yang diutuskan kepada mereka, dan siap cabar lagi. Bila lagi janji seksa azab itu, kalau kamu orang benar, bila kami nak tengok? Soalan begitu. Maka akhirnya tuan-tuan,
akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya sebagaimana berlaku kepada umat dulu. Contoh kita tengok golongan kaum Ad. Kaum Ad ni yang hebat, yang perkasa, yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala sehingga mereka menyatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lebih kuat daripada kami. Kekuatan jasmani, fizikal mereka kuat hatta ataupun sehingga ada riwayat menyatakan kaum Ad ni ada di antara mereka ni yang tingginya 100 hasta. Dikatakan sedemikian, mana kuat fizikal mereka. Maka tak peduli, maka boleh menghadapi apa saja. Maka tak peduli apa yang datang azab ke apa, maka boleh survive lah seolah begitu. Tetapi bila datang azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan mereka datang ribut, taufan dan sebagainya, dengan angin yang sangat-sangat sejuk, dengan suara guruh yang halilintar yang sangat kuat yang menghancurkan mereka itu, dengan kekuatan dahsyatnya taufan yang datang itu menghancurkan mereka dalam keadaan mereka bergelimpangan mati, iaitu dalam keadaan menerima satu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan manusia itu sombong dan takabur dengan Allah Azza wa Jalla. Dari sudut maknanya seolah-olah mereka tidak percaya dan maka engkar, dan mereka cuba menunjukkan keegoan dan kedegilan mereka dengan meminta supaya dipercepatkan azab. Sedangkan bila sampai azab itu di dunia lagi Allah Ta'ala boleh tunjukkan, apatah lagi di akhirat kelak akan mendapat azab yang lebih dahsyat di akhirat kelak. Ayat itu ayat 71. Ayat 72 Allah Ta'ala kata, qul asa an yakuna radifa lakum ba'dal ladzi tasta'jilun, iaitu katakanlah mudah-mudahan tiada berapa lama lagi akan sampai kepada kamu sebagian seksaan yang kamu minta disegerakan itu. Kalau minta sangat seksa itu, tak lama lagi akan sampailah. Jadi ayat ni nak cerita kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulnya supaya menjawab cabaran golongan musyrikin itu. Jawab macam mana? Tak usahlah kamu minta dicepatkan datang seksaan, dan jangan khawatir, jangan bimbang. Mudah-mudahan tak lama lagi sampai lah tu. Jadi kamu minta sangat, maknanya kamu tunggu. Satu masa, satu ketika, tak lama lagi, maknanya azab itu akan datang kepada kamu. Dalam keadaan yang dia akan menyebabkan kamu akan rasa sengsara, akan merosakkan kehidupan kamu dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam perkataan di sini kita tengok qul asa. Asa itu maksud dia mudah-mudahan. Dalam ayat ini bila sebut asa itu sebagaimana dinukilkan juga dalam Abrul Athir, menyatakan bagaimana ia mengandungi makna janji. Makna janji daripada pihak yang berkuasa ataupun daripada raja untuk memberikan sesuatu sama ada kurnia ataupun hukuman yang benar. Jadi dalam keadaan ini Allah Ta'ala berjanji, maknanya sungguh tidak diragukan lagi sesuatu itu akan dilaksanakan. Bila sebut asa di situ, maka benarlah sebagaimana yang dijanjikan. Sebagian kecil daripada malapetaka telah pun menimpa kepada mereka, kata orang kafir Quraisy, sebaik saja berlakunya perang Badar. Kerana dalam perang Badar itu banyak orang kafir ataupun banyak ketua-ketua mereka yang telah gugur di medan perang. Termasuk Abu Jahal sendiri, mereka tumbang dan terkorban dalam pertempuran. Dan ini merupakan suatu pukulan yang sangat hebat dan seksaan yang pedih ke atas kemuliaan kaum Quraisy yang begitu ramai jumlahnya di hadapan kaum muslimin yang kecil saja bilangannya. Sebagaimana kita tahu dalam peperangan Badar itu 1/3 sahaja bilangan umat Islam, tidak ramai, sikit saja 1/3, lebih kurang 313 berbanding dengan bilangan musyrikin itu yang 1000 orang. Maka datang dengan kemegahan, maka datang dengan seolah-olah maka nak dapat kemenangan begitu hebat, maka berpesta dengan pesta yang sangat dahsyat. Tetapi Allah nak tunjukkan bagaimana keingkaran mereka itu, perancangan-perancangan mereka itu sebenarnya perancangan Allah lagi hebat. Maka dengan sebab itu ramai di antara mereka yang terkorban, maka dihancurkan dalam peperangan tersebut, maka mendapat malu yang sangat-sangat besar, maka kalah dengan cara yang sangat memalukan. Walaupun di hadapan golongan orang Islam waktu itu yang tidak ada kelengkapan senjata yang cukup, yang keluar ke Badar bukan nak perang, maknanya dalam keadaan persiapan tak cukup, sedangkan mereka itu keluar memang nak perang, tetapi akhirnya maka dikalahkan. Itu juga satu malapetaka yang ditimpakan kepada mereka, sebab daripada sangat minta supaya mana janji Allah ni nak kena azab malapetaka, akhirnya dalam perang Badar itu menunjukkan bagaimana mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok pun dalam konteks
kekuatan umat Islam. Kalau kita tengok kekuatan umat Islam bukan pada bilangannya dan bukan pada kekuatan persenjataan, tidak. Hatta sampai hari inilah, sejak pada zaman Nabi SAW, kalau kita melihat kekuatan umat Islam bukan pada senjata, bukan pada fizikal, walaupun itu juga diperlukan strategi-strategi dan sebagainya. Tetapi kalau dibandingkan dengan musuh lagi hebat. Hatta dalam peperangan Mu'tah, sebagaimana kita pernah bicarakan sebelum ini, peperangan Mu'tah yang berlaku di kalangan umat Islam hanya 3,000 saja jumlahnya. Di kalangan musuh Islam berjumlah 200,000. Bilangan pun kita kalah dah. Umat Islam kalah bilangan. Itu belum lagi dengan kelengkapan ketenteraan, senjata-senjata yang hebat yang mereka gunakan pada zaman itu, dengan kuda, dengan pelbagai lagi, dengan baju besi, dengan pedang, dengan pelbagai kelengkapan yang jauh lebih hebat daripada kelengkapan yang ada pada umat Islam. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, kekuatan umat Islam ada pada apa? Ada pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kekuatan itulah tuan-tuan yang memberi kemenangan umat Islam menentang musuh, walau bilangan mereka banyak mana sekalipun musuh itu, walaupun senjata mereka banyak mana sekalipun. Umat Islam menang bila mana ada iman dan takwa, sebab Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada umat Islam. Sebab itu pada hari ini kalau kita tengok ketenteraan kita, di samping diajar tentera-tentera kita, pasukan keselamatan kita diajar untuk bertahan, diajar untuk fizikal hebat. Boleh kita kata boleh berenang, boleh duduk dalam hutan, boleh hidup dalam keadaan air tak ada, kadang dalam keadaan tak ada makanan. Diajar dari sudut fizikal, tapi sesuatu perkara yang perlu juga dibentuk bagi umat Islam ini, pasukan keselamatan umat Islam, tak kira tentera, polis dan sebagainya, ialah kekuatan dalaman rohani mereka, keimanan kepada Allah Ta'ala. Iaitu sebagai contoh dilatih untuk berqiyamul lail contohnya. Kalau dilatih tiap-tiap malam qiyamul lail sebagai contoh. Sebab mereka terkenal sebagai orang yang berdisiplin. Sekiranya dilatih untuk berqiyamul lail, maka mereka akan berqiyamul lail. Maka di situ sebenarnya senjata yang sangat-sangat hebat yang ada pada umat Islam, iaitu kekuatan jiwa dan rohani mereka. Inilah keutamaan kita sebenarnya. Sebab kalau kita nak compare, kalau kita nak bandingkan dengan kekuatan yang lain, kekuatan fizikal, kita jauh ketinggalan. Kekuatan persenjataan pun kita jauh ketinggalan. Tetapi sekiranya kekuatan yang dibina, kekuatan keimanan, kekuatan kerohanian, itu yang dibina, maka insya-Allah walaupun kita ketinggalan dari sudut bilangan ketenteraan, fizikal, persenjataan dan sebagainya, tetapi kita tetap akan mendapat kemenangan yang mana akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga firman Allah Taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yang kata Allah menjadi tanggungjawab kepada kami untuk memberi pertolongan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kekuatan yang ada pada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi kalau kita lihat juga bagaimana selain daripada perang Badar yang berlaku itu disebut dalam tafsir Al-Wasit, iaitu bagaimana golongan musyrikin itu bila mana mereka minta azab jadi percepatkan. Apa yang berlaku di Mekah sebagai contohnya, mereka ditimpa satu kemarau yang panjang yang menyebabkan satu kesusahan kehidupan mereka. Ini juga satu azab, satu kesusahan yang mereka rasai oleh kerana mereka minta sangat. Dan selepas itu barulah datang pula Badar, yang mana kita tahu bagaimana orang Islam dapat menumpaskan kebanyakan ketua-ketua mereka, seumpama Abu Jahal dan seumpamanya. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan pemerintahan mereka itu nak sangat, maka diberikan satu kekalahan kepada mereka. Dan kita lihat juga dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan, membawa beberapa pandangan, iaitu di samping peperangan Badar itu dikatakan qila, bagaimana mereka minta azab dengan segera itu. Apakah azab yang maksudkan? Iaitu qila azabul qabr, azab kubur. Iaitu kalau mereka nak cepat sangat azab, sebelum tunggu hari akhirat bila, sedangkan tidak berlaku lagi, maka cuba mencabar bila hari akhirat, bila azab tak ada pun, maka sebelum datangnya hari akhirat, maka mereka akan dikenakan azab terlebih dahulu di atas satu alam ini, lepas alam dunia, alam transit, alam between, alam di antara alam akhirat dan alam dunia, yang namanya sebagai alam barzakh ataupun alam kubur. Maka pada ketika itu mereka akan dikenakan azab kubur, wal'iyazbillah. Maka itu akibat tuan-tuan golongan yang sombong, golongan yang bongkak, golongan yang degil, yang tidak mahu mematuhi
apa juga yang diperintahkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang seumpama itu. Sebaliknya kita mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.